mulakan kelas PDPC online kita yang terakhir untuk subjek Pendidikan Agama Islam. Untuk tajuk yang terakhir, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, macam biasa, zikir petang kita. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu yang untuk zikir petang. Cikgu Afikah tadi tak ada hari ni sebab dia terlibat dengan meeting matematik. So untuk hari ni pelajaran ke-9. Okey, makanan halal lagi baik. Ini ada di muka surat 43, buku teks, sehingga 48. Ini bidang Al-Quran. Makanan halal lagi baik. Ini saya tunjukkan contoh gambar-gambar. Ni semuanya makanan halal Ni ada ayam dan sebagainya, KFC. Ni lobster, kalau nak kenal lah. Saya pun tak pernah makan lobster besar-besar ni. Okey. Okey, macam biasa dalil nakli. Saya akan bacakan dia punya dalil nakli surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ard halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang maksud, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik. Ni halalan tayyiban dalam bahasa Arab. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Ni dalil nakli. Dalil nakli bagi makanan halal lagi baik. Tengok yang seterusnya, sebenarnya yang ni kita pun dah belajar dalam sains. Dalam PJ pun ada, dalam sains pun ada. Tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik. So kenapa kita perlu ambil makanan halal lagi baik? So yang pertama saya bacakan dia punya faedah ataupun kelebihan. Yang pertama ialah memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Yang kedua, menjana pemikiran yang cerdas. Maksudnya kalau makanan kita makan tu elok, baik, halal, so insyaAllah kita punya fikiran pun akan bertambah baik ataupun bertambah cerita bijak lah sebenarnya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, hati kita akan menjadi bersih, dan yang keempat lah badan kita akan menjadi sihat. So saya paparkan untuk yang ni piramid makanan. So yang paling bawah ni yang kita kena ambil yang paling banyak, dan yang paling atas ni ialah kita ambil yang paling sedikit. Contoh pun dah disediakan untuk yang atas tidak patut makan setiap hari. Maksudnya contoh ada gula-gula, ni apa, air bikarbonat, kek kan, untuk yang paling atas. Yang paling bawah, makan 5 hingga 7 kali sehari. Ni banyak tak apa, tak ada masalah. So makan sayur, salad dan buah-buahan. Ni untuk piramid makanan. Yang seterusnya, ciri makanan yang baik. Yang pertama ni saya ambil dalam buku teks, muka surat 44. Ciri makanan yang baik yang pertama ialah bersih. So makanan tersebut mestilah bersih. Maksudnya kalau sayur ataupun ikan ataupun ayam yang kita beli, barang-barang basah, so kita kena bersihkan dulu dia punya bahan mentah, supaya bahan yang kita nak masak nanti tu bersih daripada bakteria dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkhasiat. Makanan kita ambil tu mestilah berkhasiat. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, seimbang. Seimbang ni macam saya tunjukkan dalam gambar ni, ada 2 contoh. Maksudnya dia ada nasi, ada lauk, ada sayur-sayur. Yang ni ada apa? Ni apa? Lupa hari ni.
lauk juga kot ni. Dia suku-suku separuh ni saya tunjukkan dia punya kota untuk satu makanan yang seimbang ataupun kita namakan sebagai gizi yang seimbang. So, yang keempat, ciri makanan yang baik ialah mengikut keperluan. Maksudnya contoh kalau kita ni untuk makluman atau pengetahuan semua contoh kalau kita terlibat dengan olahraga, maksudnya kita perlu makan makanan yang tertentu sahaja. Maksudnya kita tak boleh ambil daging terlalu lebih ataupun protein ayam terlalu lebih, so dia akan tukarkan protein ayam kepada protein ikan sebab ikan tu lebih senang dihadam ataupun dalam bahasa sainsnya diuraikan untuk protein ikan. Okay, maksudnya tengok ni gizi makanan yang seimbang. Yang ni pada pinggan sihat Malaysia daripada KKM, suku separuh. Ada lagu kot, suku separuh. Kan? Macam ni dalam bahasa Inggeris lah. Sebelah kiri bahasa Inggeris, sebelah kanan ni bahasa Melayu. Maksudnya suku kita ambil kita punya quotation ataupun dia punya bahagian 1/4 pinggan kita ni mesti terdiri daripada nasi ataupun mi ataupun roti atau bijirin ataupun produk bijirin dan ubi. Ini untuk bahagian suku yang pertama. Suku yang kedua terdiri daripada lauk pauk kita sama ada ikan, ayam, daging ataupun ke kacang. Yang ni. Sama juga dengan ini. Dalam bahasa Inggeris ni kita namakan lean protein. Maksud dalam ikan pun ada protein, dalam ayam pun ada protein, dalam daging pun ada protein. Sebab tu untuk yang terlibat dengan acara-acara dia akan ikut diet yang disarankan oleh pakar pemakanan, contoh dalam bidang sukan tersebut. Pakar pemakanan dia akan sarankan makanan apa yang perlu untuk setiap hari atlet tu makan. Ini untuk pengetahuan semua lah. Yang ketiga, bahagian separuh terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini tak ada masalah, untuk ambil banyak pun tak ada masalah. Okay, dalam bahasa Inggeris ni 1/2 fruit and vegetables. Buah-buahan separuh, ni separuh dan sayur-sayuran pun separuh. Ni untuk gizi makanan yang seimbang. Yang sebenarnya maksud makanan halal dan haram ini daripada sudut Islam. Ni saya ambil dalam buku teks muka surat 45. Maksud makanan halal dan makanan haram. So yang pertama kita tengok ciri makanan halal ataupun dari segi maksud makanan halal dari sudut perspektif Islam. So apakah itu makanan halal? Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. So dia ada beberapa syarat untuk kita kategorikan dia sebagai makanan yang halal. Yang kedua, makanan yang haram, iaitu makanan yang dilarang oleh syarak. Itu antara keharusan sesuatu makanan. Ni kita boleh tengok untuk kita kategorikan dia untuk makanan yang halal ataupun haram. Tengok yang pertama, ramuan makanan daripada sumber yang halal. Contohnya kalau sumber yang halal, so dia akan masuk kepada makanan halal. Kalau anda kata ramuan makanan daripada sumber yang haram, so dia akan masuk kepada makanan yang haram. Ni contoh sumber yang halal, ramuan makanan contoh daripada DNA khinzir. So kalau ada DNA khinzir, dia akan masuk kepada makanan yang haram. Ini. So anda kata DNA yang lain-lain ataupun lemak daripada tumbuh-tumbuhan, so dia akan masuk pada makanan yang halal. Itu yang pertama, ciri yang pertama ataupun dia punya cara yang pertama. Yang kedua adalah cara memproses dan menyediakan makanan. So yang ni kalau boleh tanya Balkis, tapi Balkis tak masuk kan. So untuk makluman, kalau mu'alaf masuk Islam, itu dia menjadi masalah untuk yang pertama adalah segi makanan halal. Sebab mungkin mak dia ataupun bapa dia belum lagi Islam, dia saja Islam, itu jadi masalah. Sebab kita perlu untuk makanan yang halal, kita perlu cara proses dan menyediakan makanan. Untuk proses makanan, dia tak boleh bercampur dengan arak. Contoh kalau non-Muslim dia goreng ni, contoh dia goreng daging khinzir dalam kuali.
So kuali yang sama tak boleh digunakan untuk sediakan makanan untuk anaknya yang dah masuk Islam, tak boleh. Walaupun sebab kita cara menyediakan makanan, sebab kita menggunakan bekas yang sama dengan bekas yang digoreng kizir tadi, mungkin ada sedikit sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa daging kizir tadi yang melekat kat kuali, lalu kita bercampur dengan makanan yang kita yang nak dimasak kepada anaknya yang Islam, yang tu tak boleh sebab dia jatuh kepada makanan yang haram. Itu untuk cara yang kedua. Sama juga dengan yang ketiga, cara mendapatkan pemakanan. Yang ni kita bincang tentang cara penyembelihan. Cara penyembelihan, kalau kita ikutkan untuk yang halal, mesti disembelih dengan nama Allah, dengan bismillah. Ini cara-cara persembelihan yang mungkin form 2, form 3, form 4, form 5 nanti belajar. Cara sembelihan dalam Islam. Okay, cara sembelihan dia, senjata, alat untuk sembelih tu mesti tajam dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah cara penyembelihan ni, dia mesti orang Islam ataupun ahli kitab. Untuk ahli kitab ni rasanya dah tak ada zaman sekarang. Zaman dulu ada, zaman Rasulullah memang ada ahli kitab. Okay? Itu untuk maksud makanan halal dan haram. Senang cerita, kalau kita contoh anda kata barang-barang yang dah siap, so kita akan cari logo halal daripada JAKIM ini, daripada JAKIM, Jabatan Agama Islam Kemajuan Islam Malaysia ini, logo halal di Malaysia, produk Malaysia. Okay, yang seterusnya